Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Apa khabar sidang penonton, pendengar dan pengikut setia, follower setia Wakaf Perak Ar-Ridwan dan juga Zakat Majlis Agama Islam Perak Ar-Ridwan. Alhamdulillah kita berkesinambungan dan kita berkolaborasi untuk memantapkan page ini sama-sama. Kalau tak ada penonton, tak ada pendengar, tak ada yang follow page ini, maka tak meriah lah suasana pengajian kita ataupun cedok ilmu kita yang kita adakan seperti yang dijadualkan sebulan sekali, sebulan beberapa kali ini. Jadi insya-Allah suasana kita masih dalam mood berhati-hati PKPP dan kita dalam suasana berjaga-jaga sebenarnya dengan mendengar khabar berita yang agak mendukacitakan kita sebagai umat di Malaysia ini. Kita mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar sama-sama mengangkat bala wabak khususnya virus corona yang melanda. Hari ini saja 400 lebih kes yang berkaitan dengan COVID-19. Para hadirin yang dirahmati Allah. Jadi sebelum kita mulakan perkongsian kita pada malam ini, please share sebanyak mungkin kepada rakan-rakan anda dalam grup-grup yang ada, kenalan-kenalan yang ada. Waalaikumsalam Khairuls. Canggih tu Khairul tu. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nak komen, boleh komen, tinggalkan komen. Kalau ada persoalan-persoalan dengan tajuk kita pada hari ini yang berkaitan dengan sayang ayah dan sayang ibu. Saya tadi telah mulakan petikan ayat Al-Quran daripada surah Al-Isra' juzuk yang ke-15. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Sadaqallahul azim. Baik para hadirin, itu yang kita petik daripada surah
Al-Isra ayat yang ke-23. Ya, ayat yang ke-23 surah Al-Isra juzuk yang ke-15. Bila mana Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah menetapkan supaya janganlah menyembah selain daripada Dia. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua itu hendaklah kita berlaku ihsan. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jadi dalam petikan ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut apabila telah sampai usia mereka tua, sama ada salah seorang daripada mereka tua atau kedua-duanya tua, maka janganlah kita menyatakan perkataan dan menghardik mereka, wala tanharhuma, malah wa qul lahumā qawlan karīmā. Hendaklah kita bercakap dengan perkataan yang baik. Wa qul lahumā qawlan karīmā, perkataan yang baik, perkataan yang mulia. Wakhfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-rahmah. Hendaklah kamu janahath, wakhfid maknanya rendahkan sayap kamu dalam ayat ini, iaitu melambangkan kita bersopan santun dengan kedua orang tua kita. Janahadzul maknanya kita merendahkan diri dengan menyatakan rahmah, kasih sayang. Dan sebutkanlah Rabbirhamhuma, wahai Tuhan, kau rahmatilah mereka berdua seperti mana mereka mengasihi, mereka mendidikku, mereka memeliharaku di waktu aku kecil. Okey, baik. Ini petikan ayat dan mafhum yang saya telah terjemahkan daripada nuskhah Al-Quran daripada Madinah Al-Munawwarah. Okey tuan-tuan, saya yakin ramai orang ada Quran yang cantik-cantik di rumah. Ya, dia beli di Mekah, dia beli di Madinah, atau dia beli online dan sebagainya macam ni, sebagai contoh macam ni Tapi selalunya Quran yang cantik-cantik ni kita letak dalam almari. Ni saya nak bagi selingan sikit. Quran yang cantik macam ni kita letak dia kat almari, kita buat hantaran perkahwinan, kita bahagi hadiah dekat kekasih hati kita, isteri kita, bagi kat mak kita sebagainya. Jadi ianya hanya tinggal sebagai satu hiasan. Jadi tak dibaca. Itu sebab dalam hadis Nabi SAW, wa peramai orang yang kam min qari'in wal Qur'anu yal'anuh. Dan dalam hadis yang panjang itu dia menceritakan bahawa peramai daripada orang qari dan orang yang memiliki Quran seperti ini, tapi Quran melaknati mereka. Sebab apa? Kalau qari tadi tu ada sebab dia lah. Tapi ada orang yang memiliki Quran, ada mushaf seperti ini tapi tak dibaca. So Quran ini dibaca. So ambil peluang, sebab itu saya pegang juga Quran ni. Saya ada banyak mushaf, tapi Quran yang macam ni saya pegang dan saya baca. Tujuannya untuk dia bukan hanya sekadar hiasan, termasuk juga di dinding rumah kita tu. Macam-macam ayat Quran yang ditulis, yang dikhatkan, malah di masjid dan surau. Sebab itu guru saya, dia sangat menjaga hal ini. Kalau dia nampak ada tulisan cantik di dinding-dinding masjid, di frame, yang diframekan dan sebagainya, dia akan baca ayat tu, supaya tuan rumah itu, pemiliknya tadi, tak dilaknati oleh Al-Quran. Sebab apa? Tak dibacakan Quran itu. Jadi para hadirin, itu sebagai satu peringatan. Jadi hari ini saya bawa satu ayat yang berkisar tentang ibu bapa. Kepentingan kita menjaga kedua orang tua kita. Siapa di sini masih ada ibu bapa? Boleh say yes. Sebutkan, ya saya ada. Saya syukur pada Allah saya memiliki ibu dan ayah. Saya juga memiliki ibu dan ayah yang masih hidup. Dalam keadaan kita tahu kawan-kawan kita tidak ada mak, tidak ada ayah, malah mak mertua pun tak ada, pak mertua pun tak ada. Tapi kita masih ada ibu dan ayah. Kita masih ada mertua kita, ibu dan ayah kita. Kita masih ada tok kita. Masih ada, kita boleh tengok lagi tok kita, nenek kita. Kita ada mak-mak saudara kita, mereka juga adalah pangkat ibu kita. Kita ada bapa-bapa saudara kita, mereka juga adalah pangkat kepada bapa kita sendiri. Sebab itu tanda syukur antara yang perlu kita nyatakan, kesyukuran kita kepada Allah ialah kerana menghadiahkan kepada kita ibu dan ayah. Ayah,
ibu, ampunilah dosa kami semua. Ayah, ibu. Kan itu kan lagu-lagu, banyak lagu-lagu yang menyatakan kecintaan kita kepada kedua orang tua kita. So dalam ayat yang saya kongsikan tadi, dia mengisahkan tentang kepentingan kita menyantuni. Wa qur rabbirhamhuma, antara ayat tersebut, wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Ketikan ayat tadi kan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua itu hendaklah kita berlaku ihsan, berbuat baik. Macam mana kita nak buat baik kepada kedua orang tua kita? Tak lain tak bukan, selagi mana mereka ada, kena selalulah kita tengok keadaan mereka. Amatlah beruntung mereka yang ada kedua orang tua dan ibu ayah dia berada di samping dia. Itu paling beruntung. Luar biasa. Dia menjaga kedua orang tua, bukan mak orang tua jaga dia, dia jaga orang tua. Yang pada hari ini berlaku juga, anak tak jaga mak ayah, tapi mak ayah terpaksa menjaga anak. Yang malas bekerja, yang tak rajin bekerja, yang macam tu juga ya, dengan pelbagai musibah, yang terlibat dengan kancah dadah pun ada, yang terlibat dengan daun ketum pun ada, yang jadi malas bekerja. Ini musibah para hadirin. Yang kita nak pada hari ini, kita menjaga ibu ayah kita. Jadi kalau kita berada di samping ibu ayah kita, kita dapat menjaga, alhamdulillah. Kalau kita jauh oleh kerana urusan kerja kita sudah ada keluarga dan sebagainya, keluarga yang besar dan sebagainya, ibu kita ada ayahnya, ya, ada adik-adik kecil umpamanya, tapi kita tetap berhubungan, itu alhamdulillah. Sebab itu saya nak tanya sedang penonton yang mengikuti saya ni, berapa ramai yang masih ada ibu dan ayah, ya, dan berapa ramai daripada kalangan kita juga yang sentiasa berhubung baik, melakukan hubungan yang baik dengan ibu dan ayahnya. Amatlah malang kita ada ibu ayah, kita tak jaga hubungan yang baik. Sebab itu Al-Quran sebut wa bil walidaini ihsana. Dua orang tua ni mestilah berlaku ihsan, mesti berlaku baik. Para hadirin yang dirahmati Allah, macam mana kita nak berlaku baik? Pertama, kita sentiasa berhubung dengan mereka, sama ada duduk bersama dengan kita ataupun mereka berjauh dengan kita, sentiasa menjaga perhubungan yang baik. Jangan bagi ibu ayah kita rasa gundah gulana dengan kita, bermasam muka dengan kita, ataupun mendoakan perkara yang tak baik kepada kita. Hasya wa tahasya. Kita tak jauh semua perkara itu. Sebab itu apa yang kita ada pada hari ini, macam mana kita berada pada hari ini, dan bagaimana kita berada pada hari ini adalah hasil sebenarnya tanpa kita sedari doa kedua orang tua kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ibu dan ayah yang mendoakan kebaikan, itulah kita pada hari ini. Ibu ayah yang sentiasa sujud, rukuk kepada Allah Jalla wa'ala dan tak meninggalkan doa kepada kita, sebab itulah kita berada pada hari ini. Para hadirin, jagalah hubungan baik dengan kedua orang tua kita. Macam mana juga nak berlaku ihsan? Ini secara praktikal saya sebutkan. Antaranya, kalau kita jauh, paling tidak tanya-tanya khabar mereka makan ke tak makan, cukup makan ke tak cukup makan. Ini tambah musim-musim Covid. Kalau mereka sakit, tanya mereka sakit, perlukan ubat atau sebagainya, mana yang boleh kita salurkan, kita salurkan. Sebahagian daripada kita, saya harap bukan penonton ni lah yang bersama dengan kita, ya, rasa macam terbeban kalau mak ayah perlukan pertolongan dia. Rasa macam terbeban kalau dikeluarkan sedikit daripada gajinya, belanjawannya untuk ibu dan ayah dia. Ya, memang terbeban. Hakikatnya memanglah kita keluarkan RM100, RM200, RM50 untuk mak ayah kita, RM400, RM500, RM1000 ada orang keluarkan. Nampak macam keluar, tapi tolonglah anggap itu bukan bebanan. Anggaplah ianya seperti mana kita berbelanja. Tuan-tuan, macam mana kita belanja untuk isteri kita, anak kita, diri kita sendiri. Jangan rasa kita belanja pada mak ayah kita itu satu bebanan yang cukup besar. Saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan belanja isteri kita makan, belanja anak-anak makan, belanja ahli keluarga makan. Kadang-kadang kita belanja tu sampai tak kisah belanja berapa banyak. Kalau makan sekali tu pergi seafood lah, RM100, RM200 habis tu. Kadang tu biasa lagi. Kita rasa macam mana kalau anak kita makan, isteri kita makan, kita rasa tak apalah, anak isteri aku.
Tapi cuba kita belanja mak ayah. Kalau rasa berat, kalau kita rasa Allah menyesal aku belanja hari ni, itu masalah. Seperti mana kita belanja anak dan isteri kita, ya, maka janganlah rasa beban itu bila kita mana belanja pada ibu dan ayah kita. Bila kita duit sedikit daripada duit kita belanjakan untuk mak ayah kita, kita masukkan akaun dia, jangan rasa beban. Rasakanlah seperti mana kita berbelanja ahli keluarga kita, dan mak ayah kita itu dia tak berpisah daripada kita, para hadirin. Sebaliknya, duit yang kita keluar itu dia akan jadi satu investment sebenarnya. Tanyalah pada orang yang berbakti kepada kedua orang tua, siapa-siapalah daripada kalangan kita yang rajin, tak tinggal dengan mak ayah ni, dia tak tinggal. Tanya dia, bila dia keluar duit untuk mak ayah dia, adakah dia akan bocor poket dia? Kewangan dia akan kering? Tanya dia. Jawapannya, kewangannya tidak kering, duitnya tidak, poketnya tidak bocor, duitnya tidak kehabisan, akaunnya tidak kosong. Allah sentiasa memberikan pelbagai jalan rezeki kepada dia, oleh kerana dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Bila dia berbakti, berihsan kepada kedua orang tua, Allah melimpah-limpahkan rezekinya, seperti dalam Al-Quran Al-Karim, وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Apa yang kamu infakkan, fahuwa yukhlifuh. Apa kamu infakkan ke atas sesuatu, fahuwa yukhlifuh, Allah itu menggantikannya. Itu jaminan daripada Allah Jalla wa'ala. Baik, ni Ustaz Nazim kita, Ustaz Nazim Ahmad, ya, yang mengikuti kita juga, seorang yang saleh, berbakti kepada kedua orang tuanya. Khair rules, berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita semua berbakti kepada kedua orang tua kita. Dalam ayat ni juga Tuhan kata, waghfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Hendaklah kita merendahkan diri kepada kedua orang tua kita. Walaupun kita berpangkat besar, CEO kah kita, pengurus besar kah kita, profesor kah kita, datuk kah kita, Tan Sri kah kita, Tun kah kita, apa pun jawatan kita, tapi di hadapan kedua orang tua kita, kita tak boleh mengangkat diri dan membongkakkan diri kita, tak boleh. Kita kena tunduk dan sentiasa menghormati kedua orang tua kita, walaupun dia orang kampung, walaupun mereka ni kerja menebas kampung, potong lalang, mengambil upah di getah, menoreh getah, mengambil upah cok sawit, mereka semua wajib kita taati mereka, walaupun darajat mereka begitu, wajib. Sebab itu dalam ayat ni sebut juga kita hendaklah merendahkan diri. Dalam ayat ni juga sebut wala tanharhuma, fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma. Yang ketiganya, fala taqul lahumā uffin, janganlah kamu mengatakan perkataan uff. Pun tak boleh. Uff ni bukanlah, mana ada orang Melayu sebut uff tak ada. Tapi melambangkan kepada uff ni, kalau Arab tu, Arab pun jarak sebut uff. Tapi uff ni maknanya kita kata tak nak, bila ada arahan daripada mak ayah kita. Kalau Arab dia kata la, dia kata la je, ma abgha, wallahi ma abgha. Arab macam tu lah, kan? Ya baba, ma abgha baba, dia cakap tinggi lah, kan? Uff ni jarang lah orang Arab keluar perkataan uff. Uff ni datang daripada gigi, ya, gigi kita ni dengan fa. Orang tak ada suara pun dia boleh sebut uff. Dia tak ada suara, uff tu dia boleh. Maknanya orang bisu pun boleh menyebut perkataan uff, kan? Orang yang serak suaranya, rosak kotak suaranya pun dia boleh sebut perkataan uff. Maknanya satu perkataan yang boleh disebut oleh semua orang yang melambangkan tidak mahu mengikut satu-satu arahan, uff, kan? Dan satu perkataan yang sangat ringan untuk disebut. Itu pun Allah Jalla wa'ala memberikan perumpamaan, jangan sesekali kita marah ataupun meninggikan suara ataupun membentak ataupun membantah kedua orang tua kita. Maka bayangkanlah kalau kita herdik dia, tak guna mak, ayah tak guna, kita sebut pada ayah, mak ayah kita,
sanggup buat saya macam ni. Okay, ni kita bila kita dah dewasa sikit, kita rasa pandangan kita itu segala-galanya. Bila memilih jodoh, pandangan kita itu segala-galanya. Sedangkan mak ayah dia ada pandangan dia sebagai orang tua. Kita, walaupun kita ada pandangan kita, maka nyatakan pandangan itu, ekspreskan pandangan itu dengan cara dan saluran yang betul terhadap kedua orang tua kita. Jangan sampai dia benci kat kita. Kalau pun kita ada pandangan, mesti dia tak setuju, itu biasa. Tapi kita kena dengan cara yang betul, sebab mereka keduanya adalah dua orang tua kita. So jangan tinggikan suara, ya. Sebab itu Allah guna perkataan pada satu perkataan yang paling ringan. Bayangkan kalau kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang sangat berat terhadap kedua orang tua kita. Jangan tinggikan suara, ya. Dalam ayat ini juga menyatakan tentang menjaga hati. Yang keempat, saya maksud yang keempat, menjaga hati dengan selalu minta izin. Antaranya, ya, kita nak buat sesuatu tu kena nyatakan, tanya dulu pandangan dia. Walaupun sebenarnya kita dah dewasa, macam peringkat saya dah dewasa, saya dah ada keluarga yang besar, anak pun dah besar-besar, tapi tidaklah bermaksud, ya, kita kesampingkan terus ibu ayah kita. Kalau ada keputusan-keputusan besar tu, minta juga pandangan ibu ayah. Walaupun ibu ayah kata tak apa, itu pulang lah, nak buat apa. Tapi sedikit sebanyak itu kita minta restu daripada dia. Mak, saya nak buat sekian, saya nak buat bisnes sekian, bisnes dia besar, apa pandangan? Minta pandangan. Ataupun kalau dia tak boleh nak bagi pandangan, paling tidak minta dia doakan, minta restu daripada ibu dan ayah terhadap apa sahaja urusan-urusan kita, terutamanya urusan-urusan yang besar, ya, urusan-urusan yang perlukan kepada doa mereka berdua, ya. Dan dah tentulah dalam banyak urusan itu doa mereka berdua sangat diperlukan. Yang kelima, para hadirin rahmati Allah, dalam banyak urusan juga dahulukanlah kedua orang tua kita. Dahulukan kedua orang tua kita. Sebagaimana mereka dahulu waktu kita kecil, mereka akan dahulukan kita. Ya. Paling utama pastikan kesihatan mereka terjaga dalam keadaan yang baik. Dan kalau sekiranya pemilihan itu antara dua, kita nak kesihatan diri kita, contohnya kita nak beli perubatan, mak kita pun nakkan orang kata perubatan, duit takat tu je yang ada, maka mana yang perlu dahulukan? Anak yang saleh, dia akan dahulukan ibu dia. Dia akan dahulukan ibu dia. Kecuali lah ibu dia kata tak apa, mak ada duit sebagainya, tu tak ada masalah lah. Tapi kalau itu je duitnya ada, yang mana satu dia nak dahulukan antara diri dia sendiri dan ibunya, maka didahulukanlah ibu dia. InsyaAllah, ya, dengan cara itu, tanpa dijangka, kesihatan kita pun akan sihat juga, walaupun kita tak sakit-sakit tadi, kita juga dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Kesan daripada kita menjaga ibu dan ayah kita. Yang kelima, para hadirin, macam mana kita nak menyantuni kedua orang tua kita? Kalau kita ambil daripada ayat ni tadi, daripada skop wabil walidaini ihsana, antaranya membantu ibu ayah kita tanpa diminta. Ibu ayah kita mengkali ada buat bisnes, umpamanya kecil-kecilan, goreng pisang ke, jual kuih di kaki lima bangunan, ataupun jual di tepi jalan. Yang datang tu biasanya orang nak pergi kerja, nak pergi sekolah. Kalau kita tak sibuk, para hadirin, ambillah kesempatan Sabtu dan Ahad umpamanya, turun, tolong ibu kita yang sedang menjual. Saya ingat ada satu orang saudagar yang cukup hebat, kaya dia. Saya jumpa dia ni boleh kata multi millionaire, duduk di Datuk Keramat, ya. Saya tanya macam apa rahsia kejayaan bisnes dia. Bisnes dia hebat. Dia ni biasa je saya tengok orang dia, tapi orangnya tawaduk, orangnya rendah diri, tapi duitnya banyak. Dia banyak duit dia. Saya pun pelik, dia ni buat bisnes apa? Sebab tak nampak dia tu buat kerja bisnes. Orang buat bisnes nampak lah kelang kabutnya, tapi dia relax. Rupanya bisnes dia ni bisnes yang tanpa disangka lah. Bisnes datang sekali itu juta-juta, sekali buat bisnes juta. So lepas dah siap bisnes, dah release semua, dia dah boleh makan, duduk boleh goyang kaki tu 3 bulan 4 bulan boleh. Sebab sekali buat banyak. Rupanya apa rahsia mereka? Mereka ni walaupun bisnes besar,
bahasanya conglomerate, besar-besar lah, yang tycoon punya bisnes ni. Mereka tak lupa bisnes yang mak ayah dia buat. Mak ayah dia suka buat bisnes kecil-kecil. Walaupun anak dia kaya-kaya, ada jenis mak ayah yang macam tu, dia tak nak nyusahkan anak dia. So mak ayah jual kuih, buka warung kecil-kecil. Anak yang kaya ni, bila waktu cuti dia turun tolong mak dia, tolong bancuh kopi. Kalau yang buka warung ni, jual kuih dia pun tolong, buat nasi lemak dia tolong. Walaupun dia toke besar, dia tahu mak dia tak nak nyusahkan dia, tapi dia sebagai anak tolong. Itulah rahsia kejayaan mereka. Sebab apa? Senang dapat projek besar-besar. Sebab tu barakah daripada ibu dan ayah. Walaupun mak ayah kita tak minta bantuan kita, kita yang hulurkan bantuan. Mesti hulurkan bantuan. Tuan akan tengok pergi macam mana kita punya bisnes, pergi macam mana kita punya career kita. Career kita pun akan naik, insya-Allah. Para hadirin rahmati Allah. Itu dia yang dikongsikan daripada artikel ini, yang menyatakan daripada ayat wabil walidaini ihsana. Itu yang kelima. Yang keenam, para hadirin rahmati Allah, selalulah kita nak jaga mak ayah kita ni. Wabil walidaini ihsana. Macam mana buat ihsan? Bagilah sikit buah tangan. Tadi saya kongsikan bagi duit kan. Tapi kalau kita balik kita balik rumah sekali-sekala, seminggu sekali. Ada sebahagian kita, kalau yang duduk jauh-jauh tu barangkali sebulan sekali. Bila balik rumah tu, bawalah buah tangan. Mak kita suka apa? Pisang nangka, bawa pisang nangka. Mak kita suka pisang berangan, bawa pisang berangan. Simple je benda tu. Mak kita dia bukan minta emas, bulan apa, bintang semua ni, bukan. Dia minta jewelry ke, dia minta apa-apa yang mahal-mahal. Tak, dia tak minta tu. Minta apa? Dia kadang-kadang dia suka satu benda. Makannya laksa sarang. Kalau kansa dia suka laksa sarang. Bawa laksa sarang balik kan. Ataupun suka mie rebus. Kalau di Ipoh tu mie rebus Ramli, topnya mie rebus. Mak kita suka, bawa balik. Ayah kita dia suka manis-manis. Dia suka apam balik kan. Dia suka semua jenis manis-manis dia suka. Nasib baik dia tak kencing manis je. Kalau dia suka manis, saya syorkan para hadirin berilah manis tu, jangan sampai memburukkan dia. Gunalah manis-manis yang contohnya stevia umpamanya kan, manis juga. Tapi kita syorkan pada dia manis yang menyihatkan. Contoh, kita bagi dia, mesti dia suka benda tu. Dia akan suka. Para hadirin, apa sahaja yang memberikan kegembiraan kepada kedua orang tua kita, sama ada dengan cara buah tangan tadi, sama ada dengan bagi duit kat dia ke, sama ada menjaga kesihatan dia, sama ada dahulukan dia dalam banyak hal, sama ada dengan tidak meninggikan suara, tidak memarahinya. Apa jua cara itu sebenarnya akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Sebab itulah ayat ni Tuhan sebut, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Tuhan itu sangat mengetahui tentang diri kamu. Sekiranya kamu daripada golongan orang yang saleh, orang yang baik, fa innahu kana lil awwabina ghafura, maka Tuhan itu bagi orang yang bertaubat kepadanya, kembali kepadanya, Tuhan Maha Pengampun. Sebab itu para hadirin, kelebihan orang yang saleh ini sentiasa diampuni oleh Allah, sentiasa dijaga oleh Allah, sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-samalah kita menjaga kedua orang tua kita, menjaga ibu dan ayah kita. Kalau sekiranya mereka tidak ada, maka Tuhan ajar kepada kita, Rabbighfirli, wa qur rabbirhamhuma, wahai Tuhan, Tuhan sebutkanlah perkataan Rabbirhamhuma, wahai Tuhan, kau rahmatilah mereka berdua, kama rabbayani saghira, seperti mana mereka mentarbiahku di waktu aku kecil. Jadi doa ini kita bacakan pada mereka, sama ada mereka hidup ataupun mereka mati. Doa ini akan sentiasa berjalan kepada mereka berdua.
Inilah kebaikan yang boleh kita laksanakan sebagai seorang anak kepada dua orang ayah kita yang masih hidup ataupun mereka berduanya telah pun pergi menghadap Allah Jalla wa'ala. Baik-baik para hadirin, mudah-mudahan ada kebaikan pertemuan kita pada malam ini. Ya, sampaikan salam kepada kedua orang tua. Kalau dah lama tak call mak ayah tu, agak-agaknya message lah mereka, ya, message mereka, WhatsApp mereka, telefonlah mereka. Jangan biarkan mereka tertanya-tanya mana anak dia tak balik-balik. Jangan sampai begitu. Ya, maka berilah peluang kasih sayang itu dapat diterjemahkan melalui telefon kita, perhubungan kita yang baik, doa-doa kita, ya, kasih sayang kita, hadiah ingatan kita kepada mereka. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Allah waliyat taufiq wassadad. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please share perkongsian kita ini kepada rakan-rakan anda. Crop mana yang baik, kongsikan mana yang baik daripada petikan-petikan perkongsian saya ini. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.